Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan mengenai cabaran kehidupan bertamadun, hegemoni barat dan globalisasi. Pengenalan hegemoni barat dan globalisasi. Hegemoni berasal daripada istilah Yunani hegestai yang bermaksud tulik ataupun untuk menguasai. Ia ialah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Hegemoni barat dikatakan bermula daripada zaman Renaissance, iaitu zaman berlakunya perubahan sikap dan membuka minda serta fahaman baru. Ianya berlangsung selama 2 abad, iaitu daripada pertengahan abad ke-14 hinggalah ke pertengahan abad ke-16. Globalisasi pula didefinisikan sebagai proses integrasi internasional yang terjadi kerana wujudnya pertukaran pandangan dunia, pemikiran produk dan dari segi pelbagai aspek pertukaran budaya. Sejarawan berpendapat ianya berkembang pada abad ke-20, iaitu ketika kebangkitan ekonomi internasional. Ada pendapat lain pula mengatakan ianya bermula pada 1000 dan 1500 Masihi, ketika manusia mula mengenali perdagangan. Kesan hegemoni barat dan globalisasi masa kini. Dari segi ekonomi, kita tahu bahawa negara barat mempunyai kuasa dominan dalam menguasai ekonomi. Terdapat kesan positif dan negatif daripada hegemoni barat ini. Daripada kesan positif, kita dapat lihat hegemoni barat membuka peluang untuk pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Dan dari segi negatif punya pula, kita dapat lihat syarikat kecil milik warga tempatan terpaksa bersaing dengan syarikat-syarikat yang lebih besar. Kita tidak boleh menafikan bahawa hegemoni barat dan globalisasi juga memberi kesan terhadap bidang politik. Sebagai contoh, Amerika Syarikat sampai sekarang masih mencampur tangan dalam menguasai politik dunia dan negara lain, walaupun negara itu sudah lama merdeka. Selain itu, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diwujudkan untuk menjaga hak asasi manusia, tetapi tidak mempedulikan apa yang terjadi pada negara Palestin yang sampai sekarang masih diserang oleh Israel. Dari perspektif agama pula, kita dapat lihat wujudnya fahaman-fahaman baru seperti fahaman sekularisme. Fahaman ini telah menyebabkan fitrah kepada agama yang dianuti oleh seseorang individu itu semakin berkurang. Dari perspektif agama pula, kita dapat lihat wujudnya fahaman-fahaman baru seperti fahaman sekularisme. Fahaman ini telah menyebabkan keyakinan individu terhadap agama yang dianutinya semakin berkurang. Akhir sekali, kesan kita dapat lihat daripada bidang sosial. Kita dapat lihat banyak anak muda sekarang banyak terpengaruh dengan gaya hidup barat, seperti gaya pemakaian mereka, cara hidup mereka dan gaya seks mereka. Seterusnya, cabaran hegemoni barat dan globalisasi terhadap umat Islam. Cabaran ini terbahagi kepada dua, iaitu daripada segi dalaman dan dari segi luaran. Cabaran dalaman kita akan lihat daripada konteks ketaatan kepada syarak dan sistem pentadbiran. Kita dapat lihat sekarang ramai yang mentaati pemimpin, taksub dengan pemimpin melebihi ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Selain itu, kita dapat lihat sekarang sistem demokrasi terlalu banyak bercanggah dengan sistem syariat Islam. Seterusnya, pergolakan di kalangan umat Islam. Sekarang banyak berlaku perselisihan faham dan perbalahan di antara masyarakat Islam. Ini kerana kebanyakan mereka tidak berpegang kepada ajaran Islam yang sebetulnya, yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Cabaran luaran yang pertama kita akan lihat dari segi perancangan Yahudi dan Freemason. Freemason ni ialah satu pertubuhan rahsia Yahudi yang diasaskan oleh pendeta-pendeta Yahudi yang bertujuan untuk menegakkan kekuasaan dan kerajaan Zionis Yahudi. Seterusnya, perancangan komunis dan aliran materialisme. Komunisme adalah salah satu rancangan komunis bagi meruntuhkan umat Islam. Mereka menggantikan akidah uluhiyah kepada hiburan dan pementasan. Ini akan menyebabkan munculnya masyarakat yang hidup tanpa kelas. Cabaran luaran yang seterusnya ialah perancangan penjajah dan salibiah dalam menjatuhkan akhlak-akhlak umat Islam. Mereka akan usaha untuk menjatuhkan akhlak umat Islam dan membuatkan kita cinta akan kebendaan dan syahwat. Mereka mengalih perhatian pemuda-pemuda Islam daripada medan jihad dan mempertahankan Islam. Sebelum kita sambung dengan lebih lanjut mengenai cara menghadapi cabaran daripada hegemoni barat dan globalisasi, saya akan membacakan satu teks ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad dari tahun 1997 yang berbunyi, untuk merancang masa depan, kita perlu menoleh ke belakang terlebih dahulu supaya kita dapat tahu dari mana kita datang.
Jika kita tidak tahu dari mana kita datang, kita mungkin menuju ke belakang walaupun kita percaya kita sedang menuju ke hadapan. Jadi, kita perlu melihat kembali apa yang berlaku dahulu bagi menghadapi cabaran daripada hegemoni barat dan globalisasi. Cara pertama ialah dengan mempertingkatkan usaha dakwah. Ini ialah bagi memastikan setiap individu mempunyai pemikiran rasional dan mampu menilai sendiri baik buruk sesuatu tindakan. Seterusnya, kerajaan perlu menyelidik serta mengkaji balik pelaksanaan serta dasar sistem pendidikan sama ada dari peringkat sekolah ataupun di peringkat APT. Sekarang kita dapat lihat sistem pendidikan bersifat kepada peperiksaan akhir yang matlamat akhirnya hanyalah setakat peperiksaan. Ini bercanggah dengan falsafah pendidikan Islam yang lebih luas liputannya serta bersifat syumul ataupun menyeluruh. Seterusnya adalah dengan mengeratkan hubungan antara pemimpin, ulama dan rakyat. Apabila hubungan antara pemimpin dan ulama menjadi erat, maka kerajaan akan bertambah kuat serta nasib rakyat juga akan terbela. Sekaligus ini akan melahirkan negara yang aman. Akhir sekali, peranan golongan pemuda. Pernahkah kita berfikir tentang nasib negara kita 1 atau 2 dekad yang akan datang? Bagaimanakah kualiti kepimpinan? Siapakah yang akan memimpin dan mampukah mereka memimpin negara kita? Generasi muda sekarang inilah yang akan kita harapkan untuk memimpin di masa hadapan. Semoga generasi ini dapat membentuk satu arus globalisasi yang akan datang dan bukan hanya mengikut arus globalisasi yang dibentuk oleh musuh agama kita. Kesimpulan daripada video ini, perlulah kita sedar bahawa kehidupan bertamadun dalam bentuk globalisasi akan sentiasa menghadapi cabaran. Walau bagaimanapun, tidak selamanya Barat akan memegang tampuk globalisasi. Allah pernah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 53 yang bermaksud, balasan yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi, moga generasi muda dapat mengembalikan segala kegemilangan umat Islam dan dapat mentadbir negara dengan lebih baik dan melahirkan tamadun yang lebih hebat dan gah di mata dunia.